Jom belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera Malaysia. Okey, minggu ni kita belajar cara untuk spring cut. Jadi spring cut ni sebenarnya adalah salah satu cara untuk magician show off. Kalau macam saya gunakan untuk tarik perhatian orang. Pasal sebelum ni dalam sekitar tahun 2008 hingga ke 2016, sekitar tahun tu saya sentiasa buat persembahan di tepi jalan. Saya biasa buat basking magic, okey, di mana kita ini bukan basking music, basking magic. Saya tadah topi, buat perform magic dan orang memberi sumbangan. Kerana ketika itu saya mengalami sedikit masalah pendapatan kerana saya sambung belajar, jadi saya tak boleh nak bekerja. So di situ saya ada kesusahan sedikit. So saya mengambil keputusan untuk membuat persembahan di jalanan. Jadi kenapa saya cerita semua tu? Pasal saya nak beritahu membuat persembahan di tepi jalan ni ada susah dia. Pasal bunyi kereta, bunyi orang menjual kan, bunyi construction lah, kadang-kadang bunyi kedai pasang lagu, kadang-kadang ada band perform basking di seberang jalan. Jadi terlampau banyak sangat bunyi di sekeliling saya dan saya pula tidak ada setup dengan mikrofon ke apa ke. Pasal benda tu rimas lah, pasal banyak sangat barang kan, nak kena pakai mic ke apa ke, dah tempat terbuka, senang berpeluh kan. Malaysia ni bukannya sejuk, Malaysia ni negara panas. Jadi saya memerlukan skill yang boleh tarik perhatian orang. Macam contoh, kalau saya buat begini tap sap pun boleh tarik perhatian orang. Tapi saya suka yang ni pasal dia ada bunyi dia sekali. Macam korang terpulang, korang belajar untuk sebab apa? Nak menunjukkan kawan ke? Nak buat konten TikTok ke? Terpulang. Jadi tanpa membuang masa, jom kita start belajar. Okey, untuk spring daun teruk ni, ada beberapa kaedah, tapi saya cuma akan dedahkan 2 cara sahaja. Itu pun dah cukup dah. Okey, pertama sekali saya nak bagi amaran awal-awal pasal bila kita spring cut, lama-lama cut akan melengkung sedikit. Dia macam rosak sikit lah, tapi sikit punya hal lah. Okey, kita jangan buang masa. Cara yang pertama, 4 jari di atas, 1 jari di bawah. So kita akan tekan cut ni macam ni. Okey, ini ramai orang buat bila cuba nak start belajar, dia akan buat macam ni pasal dia ingatkan benda ni akan keluar cantik lah. Tapi sebenarnya bila kita buat, dia akan berterabur, teruk punya. So saya galakkan untuk korang berlatih buat duduk dekat dengan lantai ataupun di atas meja, dan positionnya jangan jauh daripada permukaan. Kenapa? Pasal kita nak cut kita berterabur. Pasal nanti dalam praktis lagi banyak masa kita buang kutip cut daripada kita praktis benda ni. So nak jimatkan masa dan mudahkan korang, praktislah di atas meja rapat dengan permukaan ataupun di atas lantai rapat dengan lantai. So kalau cut berterabur sekalipun, dia tak berterabur jauh. So kaedah pertama, 4 jari di atas, mungkin 3 jari, mungkin 4 jari, terpulang kepada keselesaan korang. Okey, tangan kita lain-lain. Okey, tangan korang ada selesa dia, tangan saya ada selesa saya. Dan ibu jari pula, ini pun boleh jadi di sini kan, tapi jaranglah kalau sampai ke sini kan. Biasanya dekat hujung sini ataupun tengah-tengah sikit. So kaedah ni kita akan melepaskan cut keluar. Kita kena tekan macam ni. Bila kita tekan macam ni, kita akan lepaskan cut tu keluar dari depan. Okey, dari sini. So cut akan keluar
di situ. Saya tahu ada orang buat dia keluar dari belakang, tapi saya lebih selesa dia keluar di depan. So korang tengoklah mana yang korang lebih selesa ya. So bila kita lengkungkan kad tu, kita akan lepaskan dia macam tu. So tangan tanpa kad, dia cuma macam tu je. Ini kita akan kontrol untuk melepaskan kad tu pergi. Itu cara melepaskan. Cara sambut untuk kaedah pertama ni begini dan terunjuk di depan. Okey. Pasal saya kata tadi saya lepaskan melalui depan. So kad tu akan pergi ke sana. So kalau ini tak tahan, dia akan pergi berterabur atau kutiplah satu-satu kalau rajin. Jadi untuk mencegah kad daripada berterabur berselerak dalam bilik korang, gunakan jari telunjuk untuk tahan kad ni. Pak, ditahan. So bila kita buat, so 3 jari di sisi, telunjuk di depan, ibu jari di sini. So untuk peringkat awal, bila korang praktis nak spring kad ni, korang akan main dalam jarak yang dekat saja dulu. Bila korang dah sedikit mahir, jauh sikit. Bila dah mahir lagi, jauh lagi. Okey, korang dah nampak saya buat secara melintang kerana kamera dari atas. Sekarang ni kamera di depan, so pandangan depannya yang saya akan buat adalah begitu, dalam 45 darjah. Dan korang perasan tak, pergerakan tangan saya tadi daripada bawah menghampiri kad dan tangkap kad yang terakhir dalam tangan ni. Pasal kadang-kadang bila kita buat, biasanya kad yang terakhir ni dia akan tersangkut. So kita kesian kan, nanti dia sunyi kan, tengok muka dia sedih tu. Sedihnya. Okay, pergerakan ini pun sebenarnya memberi ilusi seolah kita tarik panjang, padahal jarak kita maintain dalam panjang ni je. Tapi bila kita buat macam ni, nampak macam dari sini sampai ke sini kita punya spring kad tu. And okay, ni mungkin korang payah nak percaya, tapi ini memang berlaku. Okay, untuk orang biasa, dia nampak kita buat begini, tapi bila dia cerita kat orang, dia punya tarik kad begini bye. Serap itu dia tarik kad dia, gempak gila tu. Sekarang kaedah yang kedua. So kaedah yang pertama tadi kita akan menggunakan bahagian atas dan bawah. So kaedah yang kedua kita menggunakan bucu sini dan sini. So dua bucu ni, first korang kena buat piece dan kepit bucu di sini. Ibu jari pergi dekat bucu yang bertentangan. Okey. Pun sama, korang kena lengkungkan kad. Cuma kali ini kita akan lepaskan kad melalui belakang. Jadi ibu jari korang kena kontrol pergerakan aliran keluar kad tu. Dan untuk kali ni tangan yang menyambut. Kali ni kalau tadi yang ni jadi tukang tahan, sekarang ni yang ni jadi tukang tahan. Pasal kad ni akan ke belakang, pasal kita keluarkan melalui ibu jari. So 3 jari di sini, ibu jari untuk pegang dia macam ni, dan jari belakang ni untuk sekat kad daripada berterabur ke arah kita. So dia akan jadi macam tu. Pun sama juga, korang start practice jarak dekat, kemudian jauh sikit, kemudian jauh sikit. Okey? Mungkin korang sedang mengalami kesukaran nak buat tu pasal kerasnya, kan? Tapi itu adalah kad yang baru. Makin lama korang buat, lama-lama kad tu akan makin lembut dan tangan korang akan bina otot-otot yang membantu untuk korang spring kad ni. Tapi kena selalu buat lah. Okey, bila korang dah biasa buat, kad korang akan makin lama makin
makin lembik atau makin melengkung. Tak ada benda yang kekal dalam dunia ni. Semuanya sementara. Sampai masa, belilah yang baru. Oh ya, sebelum terlupa, kalau korang memang minat magic ataupun sekadar nak mencuba-cuba magic, nak belajar lebih banyak lagi, pasal saya akan buat lagi banyak lagi video ajar tentang magic selepas ini. Untuk peringkat mula saya akan ajar benda-benda yang handle kad macam ni saja. Tapi lama-kelamaan saya akan ajar bagaimana untuk buat magic. Even selepas ni pun, video yang selepas ni pun saya dah start ajar magic. So, kalau korang nak tahu bagaimana saya buat kad muncul tiba-tiba macam tu, video yang akan datang saya akan tunjukkan. Tapi korang kena subscribe, like video ni, dan juga kalau boleh tekan butang notification yang loceng tu. Kalau boleh share lah, pasal dia sangat membantu untuk saya kembangkan lagi channel ni. So saya sangat memerlukan support daripada korang semua, sebab channel ni pun baru nak start naik. So saya sangat-sangat memohon support daripada anda semua. Okay? Support. Tolonglah support. Okay, so korang pun dah tahu macam mana nak buat benda tu. Cuma tinggal nak praktis sahaja. Jangan risau, start kecil. Lama-lama korang boleh buat lebih jauh. So, Malaysia, stay safe, stay healthy. I love you.